Bismillahirrahmanirrahim. Fafahimna Sulaiman qul atina hukma wa ilma sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa kunna fa'ilin. Ya Rabbi Musa ya Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil fahmi warzuqna bil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alamin. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim allazi ma la arkana arshillahil azim. Wa qamat bihi awal mallah al-azim an tusalli ala maulana Muhammad al-qadrul azim. وعلى آل النبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله وسلم ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بينه روحا ونب ظاهرا وباطنا يقظة ومناما وجل يا ربي روحا نجاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم أما بعد. Bismillah. Bismillah. Okay. Jadi bahagian tajrid ya. Al-Imam Ibn Abbad berkata tajrid itu ada 3 bahagian pertama tajrid zahir. Tajrid ni itu kita dah tahu tajrid ni jarrada mujarrad. Mujarrad ni apa? Menyendiri seseorang. Kalau dalam bahasa Jawa dia alone. Alone lah ya. Ya betul kan? Okey, betul ya. Jadi dia mujarrad seorang-seorang ya. Tajrid zahir iaitu meninggalkan sebab-sebab duniawi dan menembusi kebiasaan jasmani ya. Yang pertama. Meninggalkan sebab-sebab duniawi dan menembusi kebiasaan jasmani. Kita tengok itu yang zahir lah. Macam contoh tuan-tuan macam yang ni zahir lah ni ya. Tuan-tuan pergi ke masjid ya. Dia dah mula lah. Ni tajrid dah ni. Ya. Tajrid ni istilah dia dah mula nak balik. Dia dah mula belajar nak balik ya. Ni nak balik ni. Kalau dia tak fikir nak balik, buat apa aku pergi masjid? Ya. Masih panjang lagi. Masih banyak masa untuk enjoy ya. Kita enjoy dulu ya. Ni tuan-tuan kita dah fikir nak balik ya. Apa nak sibuk dengan dunia ni? Ya. Dia dah mula dah pergi masjid ya. Pasal kalau orang ni beggar macam mana pun tuan-tuan, kita tengok dalam hadis man taraka salasa jum'in. Tu pasal Tuhan bagi sampai 3 kali lah. 3 kali Jumaat. Itu pun uzur. Ya. Man taraka salasa uzrin, man taraka salasa jum'ah min ghairi uzrin. Ya, barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumaat min ghairi uzrin. Kan? Tanpa uzur. Kan? Memang sakit. Itu istilah tak ada sakit. Tak ada sakit. Dia memang dia tinggal. Ini bukan saya cakap tuan-tuan, ini Rasulullah cakap. Kan? Kita pula lagi lebih pula. Mana? Yang cakap tu Rasulullah lah. Ini yang kata tanpa uzur. Sampai macam itulah sekali Allah punya pengasih penyayang dia kan. Kita tak pengasih penyayang. Memang terus letak hukum je. Kan? Tengok ini Rasulullah tu beza kita dengan Rasulullah. Dia kata man taraka salasa jum'in min ghairi uzrin, tanpa uzur. Ya. Memang tak sakit pun. Ya. Taba Allah wa ala qalbi. Ya, Allah taba'a. Taba'a ni apa? Tutup. Ya, tutup macam hati dia.
Itu pasal kalau tengok 3 kali kan tiba-tiba ada dia. Okey tu. Daripada langsung tak ada. Dah 3 kali Jumaat pun. Itu orang biasa dulu cakap 3 kali Jumaat lah. 3 kali? 3 kali Jumaat dah tu. Okey. Yang kedua tajrid batin, yang penting pergantungan. Dia nak naik nombor 2. Kita yang maknanya nombor 1 ni mungkin dah ada dah ni. Tengok pula nombor 2. Tajrid batin iaitu meninggalkan penggantungan jiwa kepada segala rintangan ataupun waham. Keraguan. Kita ni banyak ragu-ragu. Kan tuan-tuan kan? Percaya tak tuan-tuan kalau kan kita dah belajar iman ni. Iman tu apa? Iman tu wazan dia akmanah kan? Akmanar Rasul. Itu kalau akmanar Rasul tu tinggi tuan-tuan. Iman Rasul-Rasul kan? Kita ni tapi paling tidak pun kita tahulah kita ni how. Dia dekat-dekat nak hawau tu ya. Tapi orang Melaka ni hawau tu dia tak tahu hu apa dia tak tahu tapi wazan dia tu lah Melaka ni banyak tuan-tuan. Dia yang kalau kita tengok tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi apa Mosa tu. Saya bila pergi apa Mosa tu tuan-tuan, saya pun heran juga tuan-tuan. Bila kita pergi tu ada aura di situ tuan-tuan. Mungkin orang yang mengamalkan zikir ni dia tahu. Bila pergi tu macam kita pergi masjid lah tuan-tuan. Ada aura. Takkan tak ada aura pergi masjid. Macam pergi duduk pampir kan. Itu masalah problem tu tuan-tuan. Dia mesti duduk masjid ni dia rasa macam duduk masjid lah. Kan? Ni tak ada duduk masjid macam duduk pampir. Paling cenderung marah, dia duduk masjid dia rasa macam duduk kat rumah dia. Kan? Dia duduk kat rumah lah. Ustaz mengajar dia baring, terguling dia. Kan? Ni tuan-tuan alhamdulillah. Kalau sakit lutut mesti duduk bersila. Jadi itu tuan-tuan pasti ada aura. Kita pergi Mekah, rasa tak aura dia? Tak rasa. Kan? Paling tidak pun sebulan nak pergi Mekah tu kalau anda biasa pergi Mekah. Apa lagi tinggal? Minggu depan lagi tinggal. Tasbih. Ada dia, mesti ingat tuan-tuan. Mesti ada dia punya aura. Tuan-tuan. Aura positif. Bukan negatif. Dia ada aura negatif, ada positif. Kalau yang negatif tu jahanam lah. Dia sepatutnya dia mesti positif. InsyaAllah kalau dia sentiasa positif lah. Tengok orang positif. Ni tak ada. Tengok orang ni ada agenda ni tak ni. Macam mana? Nah, awal-awal dah negatif. Sebab dia kalau positif lah. Tapi kalau negatif je hidup kita dia kan. Duk baca buku orang je. Orang cakap je tembak. Lupa kan tu. Patut tuan-tuan Tuan-tuan, saya nak cerita tuan-tuan. Rasulullah ni istilah dia memang kalau kata hukama tu Rasulullah ni punya kecantikan ni macam buah limau tu. Dipotong setengah. Setengah tu dia punya. Lepas tu yang setengah tu pula dalam tu yang setengah tu ada kecantikan Nabi Yusuf. Itu yang sebelah biji limau. Lepas tu kita ni mungkin dah tak tahulah. Pasal kita tengok orang-orang yang orang Arab yang comel-comel tu kan. Macam guru saya pun tuan-tuan kalau kita tengok dia memang keturunan daripada Saidina Hasan. Jadi muka dia tu memang Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Hasani. Muka dia memang muka Arab lah tuan-tuan. Kan? Macam Syekh Mokhtar tu kan. Dia orang nombor 7 kan dalam Malaysia ni kan. Nombor 7. Walaupun yang nombor 1 sampai nombor 6 tu
Seolah-olah macam bila cerita pasal jutawan ni bukan jutawan Malaysia, Hong Kong punya. Ya, tak ada. Ya, patut Malaysia Melayu lah kan. Betul kan? Malaysia tiba-tiba yang pertama tu siapa? Nala Karupan kan? Nala Karupan. Bukan Nala Karupan. Siapa tu? Anthony Anthony Fernandez tu kan? Dia ada Cina yang mula kalau tak silap tu yang pertama tu Cina. Lepas tu Fernandez ni tak berapa nombor berapa tak tahu lah. Ya, saya pun tak hafal lah, saya hafal nombor 7. Sebab saya tengok bukan Islam lah kan. Jadi tak perlu dibanggakan lah. Dan nombor 7 Bos Said Bukhari. Jadi Said Bukhari ni pun Said lah kan, orang Arab kan. Jadi orang Arab ni istilah dia bila letak cuma mata tu kan, cuma mata tu sangkut lah. Tak macam kita ni letak cuma mata dia luru jatuh kan. Dia istilah macam jambu tu kan, jambu merah tu kan, dia belah dua kan. Jadi bila letak je cuma mata tu dia macam tersangkut lah, sebab kerana hidung dia tu mancung kan. Macam kalau kita ni kalau letak kan cuma mata tu kadang dia sampai sini lah cuma mata dia kan. Sebab apa? Hidung dia kepek. Ini buat macam mana? Hidung kepek, terima lah. Alhamdulillah ada hidung kan. Kalau tak ada hidung pun kacau je. Syukurlah dia nombor 7. Dalam Malaysia ni dia nombor 7. Pun ada lah kira harapan. Itu Syed tu tu pun dia orang mix lah nama dia Syed Syed Bukhari. Okay. Jadi itu yang pertama yang kedua, batin meninggalkan penggantungan jiwa. Dia tak ada dah tuan. Kalau istilah dia Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi. Zalika alkitab la raiba fi. Dia dah tak ada keraguan. Dia tak ada ragu-ragu lah tuan. Kita ni nak tunggu cukup bulan pun dah dah nak tenggelam lah. Dia penuh dengan keraguan. Kadang-kadang, tapi saya tak kata tuan-tuan lah, saya kata saya lah tuan-tuan. Kadang-kadang nak belanja ke kawan tu pun kadang yang contoh tu kan. Kalau saya rajin pergi tengok orang-orang perangai orang luar ni kan. Orang pergi makan kat restoran ni kan, saya tengok. Sebenarnya tu perangai kita tu. Perangai saya lah tu. Bila pergi kedai contoh pergi Jom Singgah tu tuan-tuan. Datang ramai. Datang berduyun senyum. Wah. Dia kerja bank. Anak saya dulu. Bank, orang kerja bank tu ajak lah dia. Tapi bukan orang kerja bank sini lah, tempat lain. Ajaklah anak saya praktikal. Anak saya pun gembira lah, orang bank ajak pergi makan. Dia pun kebetulan duit ada dalam RM5. Jadi pergilah. Orang belanja ni. Jadi bila dah makan, dah habis-habis, seorang-seorang bangun tu. Bukan bangun bayar tu semua. Dia bayar untuk diri dia sendiri, seorang-seorang. Dah anak saya dah tinggal lah, lemak. Dia makan nasi lemak ni. Dah kacau kan. Ni macam mana nak bayar dia RM5 ni. Dia ingat tadi orang payung. Itu yang kerja bank. Kalau yang tak kerja bank ni lah tuan. Tapi kan Allah dah janji tuan. Allah janji dah. Kalau benar cinta engkau, kalau benar sedih engkau dengan aku, mesti engkau sanggup sedih, mesti sanggup sedekah. Itu pasal gelaran tu diberi kepada Siddiqin. Itu pasal tuan-tuan kita ni jauh lagi tuan-tuan. Gelaran Siddiqin tu tanda dia apa? Siddiqin tu wazan dekat dia tuan, hanya ada tamu betul ya. Beza dia. Cuma Siddiqin tu jamak. Kalau sedekatun tu mufrad. Jadi istilah dia tuan-tuan, kalau benarlah cinta kita pada Allah, mesti sanggup
sedekah tu Rasulullah ni, ya Allah. Bulan Ramadan seperti air. Kan? Punya deras ni tuan-tuan. Laju sedekah. Tapi orang sini pun bulan Ramadan raju sedekah. Bulan-bulan lain je macam nak tenggelam sikit. Ya. Bulan-bulan. Bukan kita tuan-tuan je, saya pun macam tu tuan-tuan. Ya. Bila time gaji tu, ya Allah deras. Tapi dah Tuhan dah janji dah tuan-tuan ni. Takkan apa-apa orang yang bersedekah. Takkan apa-apa. Tak ada pula tengok dekat mana tu Jom Singgah tu tuan-tuan. Setiap hari Jumaat ada je orang sedekah. Saya nak bayar je tuan-tuan. Itu pasal saya rajin bila hari Jumaat tu rajin pergi makan. Ya. Bila poi je tuan. Cik dah nak bayar. Dah ada orang? Kita bawa ramai lah assistant Tiga orang kan. Tapi dah tak ingat hari Jumaat tuan-tuan. Dah lampu dah sampai. Nak bayar. Cik dah nak bayar. Ya. Tapi silah dia tuan-tuan, dia dah banyak kali dah. Saya tengok bila hari Jumaat ada je orang tu. Tak apa-apa pun. Lagi murah rezeki dia. Tuan dah janji dah. Takkan apa-apa orang yang bersedekah. Kita tak pernah tengok orang yang sedekah ni. Ya. Jalan tak berkesyifah. Ya, tak ada. Ya, orang yang Haji Bakil dia. Ya, dulu Haji Bakil. Ya, saya banyak jumpa kawan yang pentingkan diri sendiri. Time kerja pentingkan diri sendiri, tak perlu orang. Tapi bila anda minum pun dia seorang-seorang ya, tuan-tuan. Dulu banyak contoh lah ya. Jadi bila dia dah pencen, rajin pergi masjid. Rajin. Itu orang buat. Padahal dia pegawai tu. Dia pergi masjid, orang macam tak kenal dia. Bila tanya, tu bos kau dulu. Dia ada serupa tak ada. Dia ada serupa. Makna dia tuan-tuan ya. Kita pun takut-takut kita ni macam tu lah tuan-tuan. Ada pun serupa tak. Ibarat macam ada serupa tak ada ni apa tuan-tuan. Mati je. Nampak macam hidup. Tapi sebenarnya bila yang jadi hidup? Bila bersama Allah. Itu ada nilai. Kalau tidak, ada serupa tak ada. Dan semayang lah. Allahu Akbar. Gaban. Ada serupa tak ada. Dia nampak macam menghadap Tuhan. Tapi kelak Allah. Ada serupa tak ada. Okey lah rasa tak ada. Okay. Jadi itu yang kedua. Jadi dia dah mula meninggalkan penggantungan jiwa kepada. Jadi Nabi Muhammad tu yang tadi cerita tadi tuan-tuan. Istilah dia, Nabi Muhammad ni, dia terselahkan apa? Dia bahasa ni diutus, digembar-gemburkan, di-highlight. Bu'istu lima karimel akhlak. Kita ni tuan-tuan ni, walaupun istilah ni kita ada pangkat sekalipun tuan-tuan. Tapi bila kita tak ada akhlak, orang heran ni tuan-tuan. Orang tak heran ni. Jadi Nabi Muhammad ni, special dia kenapa ada akhlak. Kita kalau ada kawan pun tuan-tuan jawatan tinggi. Tapi ya Allah, sombong nak mampus. Agak-agak kalau dia datang masjid pun tuan-tuan, salam pun. Agak-agak kita dah, orang nak respect je tuan-tuan. Orang peduli apa? Mati pun, terror ke tak terror kita ni tuan-tuan? Mati pun orang duk usung kita. Kalau terror usunglah sendiri. Kan? Tak terror tuan-tuan. Kan? Dulu baju macam-macam baju mahal pakai. Bila mati? Baju putih je pakai. Kan? Nanti bapa mati je pakai baju yang putih-putih. Tak ada. Ya?
Okay. Anak pun dia kata belum memaham dia murah dia pikis. Pikis ya. Ya, maknanya dia dah tak ada penggantungan selain Allah. Malah dia tak ada waham, dia tak ada keraguan. Kita ni ragu banyak. Nak tahu ragu tak ragu masuk waktu kan tengok. 8:45 kan dia dah. Ya? Ikut Tuhan lah kan. Kalau Allah izin saya berhenti, Pak Segam. Empat suku lah. Kalau dia tak izinkan cakap, dan nak cakap. Dia tak berhenti cakap. Ya? Tapi Ustaz Zainal kena sedar lah. Ya, 8:45 tu dah kena sedar. Ya, sedar kontrol. Masa kena kontrol. Ya, walaupun syok-syok, zikir, tentang kena kontrol. Walaupun kadang-kadang, pasal saya dulu masa nama Syekh Murtada tu, tuan-tuan. Ada kadang-kadang tengah-tengah, Allah! Orang sebelah gitu, orang baru ni tuan-tuan duduk sebelah. Kejut beruk pun ada. Itu betul tak ada jantung. Kalau ada jantung, saya takut rebas itu je. Habis je, Syekh Murtada buat sembahyang, Syekh Murtada pun bagi sama. Dia kata, orang-orang terikat ni jangan syok sendiri. Jangan syok sendiri. Kena sedar. Kena sedar. Sembahyang tu kena sedar. Kau ni makhluk. Jangan nampak macam panah. Nampak macam? Walaupun nak panah pun kontrol. Kan? Walaupun dia karam sekalipun dengan tiba-tiba Allah kan. Orang panggil badan. Dia bagi saya Murtada kata tak ada. Itu perasan dia. Kalau guru saya pun sama juga. Itu pasal kontrol. Itu pasal makam yang tertinggi sedar. Kesedaran. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, ni lagi tinggi tuan-tuan. Ni zahir wal batin, itu meninggalkan pengantungan jiwa dan segala kebiasaan jasmani. Dia dah mula tinggalkan. Dia dah mula, ni jauh lagi lah kita. Paling tidak pun kita sedarlah kan. Siapalah aku? Siapalah? Siapa kita dia tuan-tuan? Ya, paling sedar pun, paling tidak pun sedar. Bukan sedar. Sebab bila sedar tak ada, datang nak taubat. Macam kita lah habis sembahyang. Assalamualaikum. Ya Allah. Lalai. Lalai ni duduk di mana tuan? Tengah sembahyang. Agak-agak ini. Kalau dia datang, dia syok sendiri. Apa dia mati? Agak-agak sembahyang macam ni, Jannatul Firdaus ke apa ni? Ini wailun ni. Ataupun tengah-tengah sembahyang, Allah, imam pun tiba-tiba itu naik syekh lah dia. Baqarah baca tu. Imam ni dah kenapa? Imam tu dah kenapa tu pun, itu pun dah wailun tu tuan-tuan. Patut serahlah kat ikutlah percaturan kau ya Allah. Baqarah pun Baqarah lah. Nak buat macam mana? Itulah suratanku hari ni. Tapi kalau kita agaknya itulah kali pertama, tu kali terakhir datang masjid tu. Waktu dah tak datang dah nampak ini kan. Putar je tuan-tuan Surah Waqiah baca subuh. Dah lah datang lambat. Baca Waqiah. Kita belakang sembahyang belakang dia tuan-tuan ni ada kelas je ini. Mana ni? Ni kalau datang lambat mesti jemaah kecam. Ni Ustaz Zainal ni mesti lambat bangun tidur. Dah tentu confirm sembahyang. Itu pun dah wailun tuan-tuan. Tapi paling tidak pun habis Assalamualaikum. Ya Allah, wailun ya Allah. Datang tak taubat? Datang. Ingat dia. Wailun, an-nisya, banyak buat salah. Lama pun manusia. Dia sentiasa berada dalam kesalahan. Kejap-kejap salah, kejap-kejap jatuh. Puan duk kontrol jatuh juga. Puan tak nak kata orang, tak nak kutuk orang. Tiba-tiba dia kata orang juga, terkutuk orang. Pasal kalau wali-wali dijaga mulut dia, jangan bagi orang terasa. Sebab akhlak yang paling besar akhlak lah tuan-tuan.
Tu pasal Nabi kata, ya, kalau kau boleh jaga, ya, mana? Yang pertama mulut. Tiga kan? Dua. Dua benda ni atmam tu jannah. Aku jamin kau syurga. Mana? Yang pertama mulut. Kita yang paling bahaya ni mulut. Banyak orang walaupun dia kaki ibadah, banyak masuk neraka kerana mulut. Zaman Rasulullah tengok tuan-tuan. Datang seorang wanita, ya Rasulullah, orang sebelah rumah aku tu jiran, hari-hari semayang jemaah. Pergi masjid. Puasa. Wah? Senin Khamis puasa. Kita Senin Khamis raya. Raya. Nantilah puasa Ramadan terlambat. Bulan 3 ni Ramadan kita puasa lah. Ini apa? Nisfu Sya'ban ke apa ni, memang nisfu ni betul. Tak tempuh. Tak? Kan? Tak ada. Istilah dia macam tu lah tuan-tuan. Lepas tu dia tanya, ya Rasulullah, tapi dia hari-hari menyakiti aku. Istilah dia apa? Mulut laser. Mulut? Rasulullah kata apa? Ya tu perempuan lah. Ya ahli neraka. Itu pasal kadang-kadang kita nak bercakap tu, cover kan. Allah, janganlah aku cakap dengan orang tertulis. Ada orang yang tak datang masjid kerana mulut kita. Dia tak datang dalam masjid lagi. Datang tujuannya nak bagi anak dia biasalah dengan masjid. Tapi nak buat macam mana? Nama pun budak-budak. Dia bila dapat masjid ni macam mana tuan-tuan? Macam pantai dia buat. Tuan-tuan, tak pernah tengok rumah dia pun tak macam ni. Kan? Tiang kiri, tiang kanan kan? Lepas tu agak-agak macam ni. Ini memang boleh rolling ni. Daripada belakang sampai ke depan. Macam kita dah dulu dah bagi masuk. Wow! Rumah kita tak macam tu. Dia bila dapat agak macam mana tuan-tuan? Lepas ni. Dia pun. Hai! Tepi budak tu. Kau ni kalau nak main-main ni kali, jangan datang masjid. Jangan datang? Apa budak tu dong Memang tak datang dah. Innalillahi wa inna ilaihi. Tak datang dah. Siapa dia sebab tu? Kita lah. Ada ke Rasulullah ajar macam tu? Tak ada. Itu bukan sunnah, itu punah nama dia. Ustaz kita tegur. Tegur kan macam tu. Ada ke Rasulullah tegur macam tu? Ana mobil hikmah. Kadang-kadang tuan-tuan, orang-orang dulu, walaupun kadang-kadang ayah-ayah kita yang jenis mengaji ni, kadang-kadang kita tengok muka dia, kita tak berani buat salah. Betul tak? Kan? Dia bila nak lalu tu kan, kita nak lalu kan, dia wow, muka je tuan-tuan. Tak ada dia cakap, duduk. Tak ada pun. Dengan wajah. Takut dengan wajah. Orang tu okey lah. Kita takut bila kita cakap tu, dah tak datang lagi dah. Ada juga anak murid saya dah nampak dah tak datang lagi. Kena kerana mulut Ustaz Zainal ni laser tu. Allahu Akbar, saya takut ni tu. Mudah-mudahan tidak lah ya. Dia kata Ustaz, ini kebenaran. Kebenaran ikutlah jaga Rasulullah. Tak ada cara untuk ubah dunia ni melainkan dengan akhlak Muhammad. Akhlak dia. Rasulullah ni cakap baik-baik. Ada Rasulullah ni. Allah. Paling tidak pun tuan-tuan kita ikutlah akhlak dia tuan-tuan. Cakap baik-baik. Dengan pekerja cakap baik-baik, jangan kesal. Kalau bergurau tu lain lah kan. Gurau ni tak ada, tembak je orang tu kan. Tapi dia bukan kata tuan-tuan, saya kata saya lah ya. Ni tak ada, tembak tu memang bagi buah peluru pemandu. Kan. Tuan-tuan ingat kita tembak orang tu tak ada peluru lah. Dia ada lori, ada bas kau tembak aku, kau ingat.
Aku punya peluru dia bajak aku simpan. Ya. Kadang-kadang bila kita silap je, macam peluru berpandu, macam dia sampai. Kan? Akhirnya kita yang memulakannya. Ya. Jadi dia dah mula meninggalkan perantauan selain Allah, ya. Tapi adab dia apa? Okey. Adab ahli tasawuf, al-fakir, ya. Syekh Abu Hasan Sazali berkata ada adab bagi ahli tasawuf, fakir. Fakir ni makna dia apa? Fakir ni bukan jangan faham fakir ni apa? Orang miskin. Ya, apa perdana, tak? Al-fakir ni makna berhajat. Yang kalau orang tasawuf ni dia hanya berhajat pada Allah. Itu pasal bila tengok mak kilau, dia tak takut dengan banyak jari. Sebab dia dah nampak Allah. Bayanglah penjajah beramai, tak takutnya. Sebab tauhid. Itu pasal orang kafir yang nak dibunuhnya, ilmu ni lah. Tauhid ni lah dibunuh dulu. Bila ustaz-ustaz cerita yang agak tinggi, sesat. Dengarlah dulu. Kalau sesat pergi jumpa Abang Zaid tu. Kita boleh bincang macam guru saya bincang. Kalau guru saya bincang, macam saya ada satu masalah. Saya jumpa guru saya, lepas isyak saya pergi. Sebelum subuh pun berhenti. Subuh pun, insya-Allah. Peluru banyak. Peluru? Kalau macam mana peluru banyak, kan? Guru peluru banyak, dia nak bagi peluru kat saya. Kan? Tapi istilah dia, kena jumpalah. Sini tak boleh peluru banyak. Kan? Kalau peluru banyak, dia pukul 10 habis dia, tuan-tuan, nanti baling si peluru nanti. Dia tengok je jam tu dah masuk je kan? Dah kena mula dah tarik dia Agustan. Ya? Tuan-tuan ya. Kan? Okey, mana dia? Bagi ahli tasawuf yang bertajrid itu ada 4. Apa tanda orang yang tajrid ni? Ya. Yang pertama, penghormatan pada yang besar. Ada hormat orang besar. Sudah pastilah tuan-tuan kena hormat tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan lagi dulu makan garam. Lagi banyak makan garam pada saya. Ya. Jelas dia macam itulah. Ya. Lagi banyak pengalaman. Itu pasal saya ni cakap je. Tapi tuan-tuan lagi banyak pengalaman. Pasal bila saya cakap sikit, orang banyak pengalaman ni, dia senang dapat. Cuba kalau orang muda kita ajar tauhid ni, lupa dia. Mengeluh, sekali dia datang tak apa benda dia ajar ni. Tak faham. Tapi tuan-tuan banyak pengalaman, bila ajar dia tauhid ni tengok. Yalah. Pengalaman. Lepas tu rahmat pada yang kecil. Rahmat. Tengok semua, itu pasal Nabi Allah Sulaiman ni. Semut nak lalu. Semut lalu. Kita agak macam mana tuan-tuan? Habis baygonnya. Kan buat macam mana, semua banyak kan. Tapi paling tidak bila kita spray tu kena ada rasa besar. Jangan. Memang patut pun kena spray ni. Jangan ada je tu tuan-tuan. Paling tidak apabila kita spray tu kan. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Kerana aku telah membunuh makhluk-makhluk kau. Mesti ada rasa macam tu. Jangan rasa bila spray tu. Datang ni rumah aku. Kau datang lagi minggu depan. Itu pasal tikus kat rumah kita tu sentiasa datang. Dia macam tak puas hati je dengan kita. Padahal ada macam-macam ubat bagi dah. 4 segi, 3 segi, kan? Tapi macam banyak je lagi ni, insaf diri. Ni apa? Sadrun. Alam nasyrah laka sadrun. Dia dah mula sedar. Itu kan bila kata sadrun tu apa itu? Sadrun tu dada kan? Lapang dada. Jadi tak cerita pasal dada, mesti cerita yang di dalam dada ni, kita nak masuk sikit tuan-tuan Dia dah mula insaf diri. Yang keempat, dia tak mementingkan diri dah.
tak mula pentingkan diri. Kita ni banyak mementingkan diri. Kalau tengok sahabat tu kan, Allahu Akbar. Ni dah akhir-akhir hayat ni tuan-tuan. Pergi perang dalam keadaan dahaga, nak mati ni istilah ada tuan-tuan. Sekiranya selautan air diberi pada orang yang nak mati ni, tak hilang dah. Bila seorang tu, kisah zaman Rasulullah tu yang perang-perang tuan-tuan dah macam tua dah. Kan? Yang seorang dia pun buat air. Dia pun bawa air, ya. Ni contohlah, dia pun bawa air tuan-tuan kan. Bawa air. Bila bawa air minum, Tapi ni dah minum. Ni belum minum lagi. Dengar suara sebelah air. Pagi. Ya Allah. Sebelah pula. Ya, nak mari hantar air. Pagi dia dulu sebelah. Ya Allah. Memang patut jannah. Kita ni kadang-kadang bila dah lah datang lambat ni Jumaat. Kan? Aku nak saf awal. Saf? Ada hati kan? Saf awal. Habis semua dia langkah. Terpijak pun ada. Lepas tu dia buat macam ya? Macam tak bersalah je dia. Kau ni dah kenapa? Ya? Kena mempenting sendiri apa? Penting diri sendirilah. Dah tahu nak duduk saf awal, datang awal. Yang kita pun masalah juga. Dah tahu datang awal, yang dia duduk belakang-belakang tu kenapa? Ya, masalah problem dia tu. Itu pun menting diri juga tuan-tuan. Itu pasal banyak bila mementingkan diri, dia payah lah. Ya, yang tu menting diri, dia menting diri dah lama. Mementingkan diri. Ya, okey tuan-tuan ya. Ini kita nak tengok sikit lah tuan-tuan ayat Quran ya. Dalam 5 minit boleh tuan-tuan. 5 minit ya. Okey, tuan-tuan boleh buka surah Al-Maidah tuan-tuan ya. Surah Al-Maidah. Ya, Al-Maidah ni apa makna dia tuan-tuan? Maidah ni hidangan lah ya. Hidangan. Jadi hidangan ni ada dua. Satu yang zahir, satu yang batin. Kalau yang zahir ni, dia ada limit dia tuan-tuan, tak boleh makan banyak. Habis kuat pun kalau 2 pinggan tu pun dah kan. Tapi kalau zaman muda tu, jangan tuan-tuan, satu kawah pun dia seorang boleh makan. Kalau dulu durian tu sebiji tu dia. Sekarang ni baru makan seulas. Makan seulas. Bala pening. Bala apa? Baru seulas. Kan? Jadi makanan zahir ni dia ada limit. Makin kita dah nak penghujung ni dia makin limit. Makan banyak kan dah mula membulas kan. Tapi dia ada satu lagi hidangan. Hidangan batin. Ni tuan-tuan tengah menikmati hidangan ni. Ya. Tapi ada tak mengenyangkan? Dia tak mengenyangkan. Ada tak tuan-tuan bila makan ni cukup lah ustaz, kenyang dah. Tak ada. Inilah hidangan batin. Dia mencukupkan. Ya, bila kita belajar ni dia akan rasa kita akan belajar perlahan-perlahan hanya cukuplah Allah. Hasbi Allahu ni'mal wakil. Dia belajar sikit-sikit hasbi Allah ni'mal wakil, hasbi Allah. Mula sikit-sikit belajar. Okey tuan-tuan ya. Jadi nama dia Maidah. Jadi hidangan ya. Okey. Dalam ayat ni nak ceritakan apa yang menyebabkan Bani Israel ni dilaknat. Itu dah cerita kan? Dah cerita belum ni? Sebab Bani Israel dilaknat. Ya? Sebelum lagi kan? Surah Maidah belum baca lagi kan? Ya? Okey. Ayat dia berbunyi, okey jadi bila kita dah tahu Bani Israel ni dilaknat kerana benda ni. Ya? Jangan ingat Bani Israel je, itu cerita Bani Israel lah ustaz. Tak, Quran ni sepanjang zaman. Walaupun Bani Israel tu dah tak ada,
Tapi perangai Bani Israel ni ada tak? Perangai Israel ni ada tak? Boykot Israel. Boykot? Bagus. Tapi ingat, jangan boykot satu hal je. Tapi perangai dia kita ikut. Ya? Apa perangai dia yang pertama yang menyebabkan dia lelah? Ya? Tengok tuan-tuan ya. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. Benda pertama yang menyebabkan Bani Israel dilaknat, walaupun dihantar wa ba'asna minhum 12 orang pemimpin setelah 12 orang rasul. Rasul ni dia ditinggalkan pewaris tak? Dia ditinggal waris tak? Ada tinggal pewaris tak? Ada tinggal waris tak? Dia tak tinggal harta kat kita. Sebab dia tak tinggalkan harta dia untuk kita. Tapi yang ditinggalkan apa? Al-ulama. Dia waris. Tapi al-ulama al-kamilin lah. Al-arifin. Orang yang kenal Tuhan, orang yang ni lah yang nak negakkan kepada kita tauhid. Jadi Allah ni bukan kejam tuan-tuan. Pasti dia akan hantar. Ya. Okay. Jadi yang pertama, kalau kita tengok tuan-tuan ya, 12 orang rasul ni dihantar. Tujuan besar dia apa? Nak ingatkan tentang mitsaq. Apa itu mitsaq? Kita ni pernah tak berjanji dengan dia? Kenapa kita baca Allah Akbar kabira? Ya. Sedangkan pada zaman Rasulullah tengah sembahyang, tiba-tiba habis sembahyang, Rasulullah toleh, tadi siapa baca tu tadi Allah Akbar kabira? Itu langit. Pasal ilmu ni dia ada yang dipanggil daripada dada Alkitab tu, daripada dada Muhammad. Maknanya dia dada guru. Jadi Muhammad turun daripada dada dia, turun kali, turun sampailah sekarang. Itu pasal ilmu ni ada di dada guru. Itu pasal kadang-kadang kita bila cek YouTuber tak jumpa. Kadang-kadang cek di universiti pun tak jumpa. Sebab universiti ni syllabus. Dia masuk pukul 8, pukul 9 dia dah keluar. Mana ada upacara yang pukul 8, pukul 12 aku nak apa hari ini aku nak share, pukul 12 aku berhenti. Tak Zainal pun tak, dia nak berhenti dah ni. Dia ikut syllabus. Ya? Jadi istilah dia tuan-tuan ya. Pernah itulah cerita dia tuan-tuan ya. Daripada dah ada guru. Itu pasal sebenarnya bila roh ni dimasukkan ke dalam jasad, apa janji dia tuan-tuan? Apa janji dia dengan Tuhan? Dia berjanji Allahu Akbar kabira. Itu pasal nama dia doa iftitah. Iftitah ni apa? Fatahah. Pembukaan. Pembukaan asal kejadian manusia. Apa janji dia? Allahu Akbar kabir. Walhamdulillahi katsira. Sampailah ayat apa? Qul inna salati. Ya Allah, solatku
wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup aku, mati aku, lillahi rabbil alamin. Seolah-olah kita ni dilahirkan di dunia ni untuk dia aja. Inilah tujuan hidup. Inilah tujuan kita dilahirkan. Kita pergi berkebun, tak kira lah tuan-tuan buat apa. Semata-mata untuk menyambung tugas. Ya, tak kira lah apa, bertani ke apa tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan kena ingat tuan-tuan. Inilah tujuan hidup kita. Inilah janji kita dengan dia. Pasal bila kita baca Allah Akbar, kadang-kadang orang tak faham, kenapa baca ni? Sunatlah ustaz. Sebab dia tak tahu cerita. Tapi kalau dia tahu cerita, oh rupanya inilah dulu janji aku dengan Tuhan yang aku bukit janji banyak ni. Ya. Allah. Ini dah 8 dah lebih ni tuan-tuan, dah cukup dah tuan-tuan ya. Panjang lagi cerita ni tuan-tuan ya. Cukup dah tuan-tuan ya. Okey tuan-tuan, saya cukup tuan-tuan. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada kan? Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri mudbin syabi nuri wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.